Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Didoakan semua berada dalam kesihatan, keafiatan dan juga dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada sebarang wabak dan juga sebarang ujian yang tidak tertanggung. Apapun kita masih lagi dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana keadaan yang sangat membimbangkan kita, kita tahu di kalangan ahli Korea kita, di kalangan ahli taman kita yang perlukan bantuan, dan ada di antara mereka yang berpendapatan rendah, ada juga yang di antara mereka yang bekerja sebagai dapat upah ataupun gaji harian. Mereka semua terjejas pendapatan mereka. Namun pakej rangsangan yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri barangkali makan masa untuk sampai kepada pihak-pihak yang sepatutnya dapat. Sebab ianya proses kan. So proses dia akan makan masa. Baik, saya tak nak bercakap mengenai proses, saya tak nak bercakap mengenai apa agensi-agensi nak buat dan bagaimana institusi-institusi nak tampil beri bantuan. Tapi yang saya nak tekankan ialah mengenai sikap cakna terhadap jiran tetangga dan juga ahli Korea. Kita seringkali menuding jari kenapa orang tu tak bantu, kenapa pihak tu tak bantu, kenapa agensi tak bantu, kenapa surau tak bantu, masjid tak bantu. Bantuan-bantuan ini boleh disalurkan dan boleh disampaikan, tak ada masalah. Macam saya di Masjid Bandar Seri Putra, kita juga menyalurkan bantuan. Hari ini saja kita telah membelanjakan hampir 60,000 untuk ahli Korea yang perlukan bantuan dan juga yang perlukan kepada santunan daripada pihak masjid. Tidak diketepikan juga golongan yang kita kata bukan warga negara bukan warga negara. Mereka juga datang berhijrah ke negara kita untuk mencari sesuap nasi. Ada di antara mereka yang bergantung kepada gaji harian, RM50, RM100. Jadi mungkin yang tu juga terputus. Jadi mereka tidak boleh diketepikan. Mereka juga harus mendapat perhatian daripada kita sebab mereka meninggalkan anak isteri, kampung halaman mereka nun jauh, sama ada dia daripada Bangladesh, dia daripada Pakistan, daripada Indonesia. Mereka harus dapat layanan, mereka harus dapat bantuan daripada kita, supaya kita juga harus memperlihatkan sifat kemanusiaan kita bersama. Dalam suasana kita berhadapan dengan kekangan, kesempitan wang ringgit, kita mesti tahu. Saya ambil contoh. Dalam satu taman tu, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, barangkali kita senang sikit daripada orang lain. Ataupun dalam satu taman tu katakan ada 100 buah rumah. Dalam 100 buah rumah, barangkali yang betul-betul perlukan bantuan dalam 10 buah rumah ataupun 15 buah rumah. Kita letaklah 15% ke 20% ahli Korea ataupun orang taman tersebut yang perlukan kepada perhatian. Siapa yang seharusnya tampil bantu mereka? Siapa? Kerajaan? Jabatan Kebajikan Masyarakat? Ataupun tunggu rangsangan-rangsangan ekonomi, rangsangan bajet? Tuan-tuan, sebenarnya 80 buah rumah yang Allah murahkan rezeki mereka lah kena jaga yang 20 rumah ni. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan sikap golongan Muhajirin dan Ansar. Bagaimana Ansar melihat golongan Muhajir yang datang selai sepinggang. Mereka diberi bantuan, mereka diberikan segala macam bantuan. Wala yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wala yuqashuha nafsahu. Allah Subhanahu wa taala sebut wala yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka ni
golongan Ansar ni, penduduk tempatan, mereka mempunyai keperluan semasa, tapi mereka tidak mengenepikan golongan yang berhijrah. Malahan mereka melebihkan lagi golongan yang berhijrah. So ini jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Bantu-membantulah dalam perkara-perkara kebaikan, jangan bantu-membantu dalam perkara-perkara kemudaratan, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara kejahatan. Masa ni kita nak perlihatkan sikap kemanusiaan yang sangat tinggi. Mana mungkin kita dapat keredaan Allah, mana mungkin kita dapat kasih sayang Allah kalau kita mampu untuk bantu tapi kita tak bantu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya kita jadikan baginda sebagai ikutan. Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim, kita lihat bagaimana mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam memberi bantuan kepada orang lain. Ramai khalifah yang hidup miskin kan. Walaupun mereka ini khalifah, ada pendapatan yang tetap, tapi mereka hidup miskin. Sebab apa yang dapat semua dibelanjakan. Apa yang dapat semua dibelanjakan. Sebab mereka tahu yang mereka semai, yang mereka simpan itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak kembalikan bagaimana seharusnya sebuah masyarakat yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masanya Tuhan bila datangkan musibah, Tuhan nak tengok siapa di antara kita yang cakna kepada kaum-kaum muslimin yang lain. Dan termasuklah yang tak Islam pun. Jangan kita melihat bahawa bantuan kemanusiaan ni harus kepada Islam saja. Yang tak Islam pun mereka juga manusia, mereka juga ciptaan Tuhan, mereka seharusnya mendapat santunan daripada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah. Dalam musibah ni Allah lihat macam-macam benda. Allah nak lihat bagaimana orang politik, bagaimana orang pakar-pakar dalam ekonomi, bagaimana para bankers, bagaimana institusi-institusi kewangan, bagaimana sesebuah Korea tu. Ana ahlul qura law amanu la fatahna alaihim. Banyakkan ayat-ayat Tuhan sebut bagaimana perwatakan dan ciri ahli Korea. Sesebuah kampung itu sesuatu bandar, sesuatu taman yang memperlihatkan sifat takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri itu ialah mengambil kisah mengenai orang lain. Habis kalau 10 rumah saja yang miskin, 20 rumah saja miskin, kenapa 80 buah rumah ni tak boleh tampil? Kadang-kadang kita nak minta RM10 pun susah. Kita nak minta RM20 pun susah. Tapi kita punya komen tu berjela-jela. Kita punya komen, kenapa orang tu tak bantu, kenapa duit simpan. Bukan duit simpan. Di institusi ini, dia satu hal. Tetapi saya ni, satu hal yang lain. Kita bukannya menabung, kita simpan dekat masjid, kita simpan kat surau, kita simpan kat agensi, kita kata, Ana nak ambil ni simpan, nanti kalau aku susun kau bagi. Itu bukan akad. Itu bukan satu kepastian, itu bukan satu ketetapan yang kita buat. Kita bantu orang kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala lihat bagaimana sikap setengah kita ni yang dalam suasana begini pun duduk menyalahkan pihak-pihak tertentu, duduk menyalahkan orang-orang tertentu, duduk menyalahkan semua orang salah. Kalau betul kita ni betul, banyak mana kita dah keluarkan? Banyak mana kita dah bantu? Betul, saya ada juga orang tanya kat saya, Ustaz tak turun pun tolong orang. Kita ni dalam pengurusan, kita tak mesti mencari publicity. Kita sekarang ada macam-macam method yang kita boleh bantu orang. Apa yang kita biasa buat ialah kita dapatkan nama-nama asnaf ataupun fakir miskin yang terputus belanja. Senarai nama itu kita collect daripada surau, kita collect daripada taman. So di situ kita nampak ta'awun, bantu. Kalau you tak boleh bantu, you bantu saya. Bantu saya, bagi tahu saya siapa yang susah tu. Siapa yang susah tu bagi tahu. Ini namanya ta'awun. Kalau saya tak boleh bagi, saya tunjuk daripada mana orang nak dapat. Satu hari bukan 1-2 mesej, berpuluh mesej masuk mengadu keadaan dan juga kesusahan. Kadang-kadang kita suka melihat apa orang lain buat, kita jarang melihat apa yang saya boleh buat. Bila Allah Ta'ala berfirman surah Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaq. Apa itu? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa ini dia mesti ada ciri-ciri tu. Dia mesti tahu saya ni dijadikan oleh Allah, lelaki perempuan dijadikan oleh Allah, bangsa-bangsa dijadikan oleh Allah, kabilah-kabilah dijadikan oleh Allah, perangkat-perangkat manusia ni Allah yang jadikan.
Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang papa kedanda, ada yang fakir, ada yang... Jadi semua ni Tuhan jadikan. So saya kena ada satu sifat ta'aruf. Saya kena tahu. Saya kena identify. Saya betul ada senarai nama, tapi kalau ada yang tercicir, jangan cakap di belakang, tolong bawa senarai nama tu kat saya. Tolong bawa kepada kita. Kita akan usahakan sedaya mana yang kita boleh bantu. Kita pun bukannya ada besar sangat dana, tapi kita akan cuba. Dalam suasana saya kena jaga mu'alaf, ada golongan mu'alaf saya kena jaga. Di Selangor saya ada mu'alaf yang saya dipertanggungjawabkan sebagai pengurusi tanggungjawab mu'alaf. Saya kena fikir semua tu, kita sama-sama kita kena fikir. Sebab itu masing-masing mainkan peranan. So Allah Subhanahu Wa Taala sedang lihat berapa ramai yang duduk saja menyalahkan orang lain dan berapa ramai yang berusaha mencari idea, mencetuskan sesuatu idea untuk membantu orang lain. Sebab mereka juga, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan yang tidak sekadar menguji dengan musibah, tetapi Allah menguji keimanan kita. Allah menguji wang ringgit yang kita ada, kesenangan yang kita ada, kontak-kontak yang kita ada. So tolong tuan-tuan, kalau ada di taman saya orang tidur dalam keadaan tak makan, jangan Farid Rawi saja. Satu taman yang makan, yang tidur dalam keadaan kenyang, semua berdosa. Bukan saya seorang saja. Jangan katakan yang jadi ketua, yang jadi pemimpin, dia saja yang berdosa. Semua kita berdosa. Sebab kita harus tahu. Kalau benda tu sampai pada kita, kita harus tahu. Dan saya tahu sikap orang kita ni, orang Islam, Melayu Islam ni, kadang dia ada sifat malu. Dia tak nak cerita ke orang, dia tak nak kongsi dengan orang. So di sini datang peranan untuk kita lihat bagaimana persatuan-persatuan penduduk, ya, persatuan-persatuan ibu bapa ke, PIBG ke contohnya. So semua kena tampil. Kita pernah bantu sekolah tahun lepas. Ada sekolah di sekolah menengah Bandar Seri Putra, kita bantu, kita bagi hampir 24,000, 23,000 kita bantu. Untuk bantuan makanan. Kita bukan kata kita tak nak bagi, tapi kita bantu bila sampai kepada kita maklumat yang lengkap. Saya bukan pegawai kebajikan dan ramai kawan-kawan saya ni bukan pegawai kebajikan. Kita tak ada data. Data yang saya ada, data asnaf yang biasa kita hantar kepada zakat untuk proses-proses pembayaran zakat. Jadi tuan-tuan, kita kena berfikiran lebih besar, jiwa yang lebih besar untuk melihat kebersamaan. Dan jangan, ini bukan masa untuk menyalahkan, menuding jari pada orang lain. Tak dikata kalau COVID habis 17 ni, Alhamdulillah. Kalau dilanjutkan, siapa tahu? Siapa tahu? Jadi keadaan-keadaan ni ada banyak kemungkinan. Betul, saya ada 10,000 macam tu. Saya ada 10,000. Saya bagi 22,000. Dia tak boleh macam empangan air. Saya kumpul, tiba-tiba susah, saya buka habis. Nanti esok lusa saya nak belanja apa? Saya nak guna apa? Saya nak bagi macam mana? Saya nak bantu orang macam mana? So semua ini perlu kita sama-sama fikir. Sama-sama kita mainkan peranan. Berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti melihat apa orang buat. Tolong muhasabah, apa yang saya buat, apa yang kita buat, apa yang kita dapat buat sepanjang COVID-19 ini, apa yang kita dapat bantu orang lain. Jadi sama-sama tuan-tuan, hari itu sedikit ulasan ataupun sedikit pandangan saya bila sehari dua ni saya melihat banyak sangat ulasan-ulasan, banyak sangat orang komen sana dan komen sini. Kita harus bersikap ta'awun. Kita kena ada sifat ta'awun, bantu. Kita kena ada sifat at-takaful. Kita kena ada sifat at-ta'aruf. Kita kena ada sifat at-tadhamun. Kan, kita ta'aruf, kenal. Takaful, kita kena bantu, membantu. Kita kena at-tadhamun, kita kena ada orang rasa aman tau. Kita duduk dengan kita rasa aman, tak ada gangguan. So yang ni harus kita sama-sama lihat dalam suasana hari ini. Tuan-tuan, bantuan ataupun sedekah ataupun jariah yang kita buat di kala kesukaran yang sebegini, itulah betul-betul jatuhnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayo sama-sama kita berinfak ke jalan untuk membantu golongan yang tersepit dalam kehidupan mereka ataupun mereka susah, ya, sama-sama gitu tuan. So pada 2 hari lepas saya ada berjanji nak bincang mengenai Jannatul Ma'wa,
inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Jadi dalam ayat Al-Quran, dalam surah An-Najm, seperti mana yang kita baca sebelum-sebelum ini, ada diceritakan mengenai syurga Jannatul Ma'wa. Begini tuan-tuan, turun ayat dalam surah. So basically saya nak beritahu syurga ini ada tujuh tingkatan. Syurga ada tujuh tingkatan. Tingkatan yang pertama paling tinggi. Kita kata tingkatan yang paling tinggi. Yang ni untuk orang biasa, untuk orang yang untuk orang beriman, orang soleh, ada empat. Ada empat. Dua atas Jannatul Firdaus, Jannatul Firdaus, dan juga Jannatul Adn. Jannatul Firdaus, Jannatul Adn di atas. Yang di bawahnya pula Jannatul Ma'wa dan Jannatul Khuld. Jannatul Ma'wa dengan Jannatul Khuld. Baik. Dua syurga di atas. Bila turun ayat Jannatani, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maqam, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, diberikan dua syurga. Diberikan dua syurga. Min dunihima jannatan. Selain daripada dua syurga tu, ada dua syurga yang lain. So dua syurga atas, dua syurga bawah. Dua syurga atas, dua syurga bawah. Dua syurga atas tadi itulah yang saya sebutkan Jannatul Firdaus dan juga Jannatul Adn. Al-Adn. Kemudian dua syurga di bawah, min dunihima jannatan, selain daripada dua di atas, dua di bawah. Dua di bawah itu adalah Jannatul Khuld dan juga Jannatul Ma'wa. Jannatul Khuld dan Jannatul Ma'wa. Ustaz, bukan tujuh ke? Kita bincang empat ni dulu. Tiga lagi, dia very special. Kita bincang empat ni dulu. Baik. Dalam hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim, daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala alaihimah, an Abi Bakr bin Abdullah bin Qais an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Sahih Muslim. Daripada Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, daripada ayahnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Dua syurga, dua tingkat syurga begini. Dua tingkat syurga yang di dalamnya segala sesuatu daripada perak. Segala sesuatu daripada perak. Katilnya perak daripada perak, bejana-bejananya daripada perak, ya, segala sesuatu. So dia, perak itu mendominasi environment syurga. Perak itu mendominasi environment syurga. Dan kemudiannya Nabi SAW sebut jannatani an dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan ada pula syurga yang di dalamnya semua emas. Dua syurga ada dalamnya semua emas. Katilnya emas, pinggan mangkuknya emas, segala-galanya. So serba-serbi didominasi oleh emas. Ada satu syurga segalanya emas, iaitu Jannatul Firdaus dan Jannatul Adn. Ada dua syurga, tingkat syurga semuanya perak. Apa dia? Jannatul Khuld, Jannatul Ma'wa. Semuanya perak dalam. So itu yang sebabnya bila turun ayat ini, lamma nazala qawlu ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan min dunihima jannatan. Bila turun ayat ini, sahabat-sahabat tanya, apa yang kata dua syurga ke atas? Dua syurga, dan selain daripada dua syurga tu ada dua syurga lain. So sahabat-sahabat mula bertanya. Itu yang Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat mengenai dua tingkat syurga di atas dan dua tingkat syurga di bawah. Baik,
Kita kata yang di bawah adalah Jannatul Ma'wa, yang Nabi SAW sampai dekat Isra, bila Nabi sampai dekat Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala sebut Sidratul Indaha Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Itu yang kita start tu, kita nak tahu Jannatul Ma'wa. So, basically Jannatul Ma'wa adalah jannat syurga yang paling mula sekali. So, paling mula dekat Sidratul Muntaha. Kemudiannya baru ada syurga yang lain. Daripada Jannatul Ma'wa, kemudian ada Jannatul Khuld. Yang paling atas Jannatul Firdaus dan Jannatul Adn. Baik, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Jannatul Firdaus dan Jannatul Adn. Apa Allah Taala sebut? Zawata afnan. Zawata afnan. So, pokok-pokok dia, kayu dia, ranting dia mencabar, menjala, dan juga banyak cabang-cabang. Jadi pertamanya dia menggambarkan rendang, serbuk hijau, serbuk cantik. So, syurga tu Jannatul Firdaus. Fihi ma'ainani tajriyan. Di dalamnya ada sungai-sungai mengalir. Baik, begini. Kita lihat pertama sekali Jannatul Firdaus ada pohon-pohon yang rendang, pohon-pohon yang hijau menghijau, rimbun. Jannatul Firdaus. Pokok-pokok ni cerita pokok. Manakala Jannatul Khuld itu Jannatul Firdaus dan Jannatul Adn. Jannatul Firdaus, Jannatul Adn pokoknya banyak, hijau, dahan dan rantingnya menjalar, ya, serbuk cantik hijau. Itu bagi Jannatul Firdaus, Jannatul Adn. Manakala Jannatul Khuld dan Jannatul Ma'wa, pokok-pokoknya tak semeriah pokok-pokok dalam Jannatul Firdaus. Mudhammatan, dia nampak tak begitu semeriah. Dia kata dark green. Dark green itu in color. Dia nampak hijau dia tu tak hijau yang bukan hijau yang segar, hijau yang agak dark, agak gelap. Dia sebut begitulah. Manakala kemudian Allah Ta'ala sebut fihi ma'ainani tajriyan. Di dalam Jannatul Firdaus dan Jannatul Adn ada sungai yang mengalir, dua sungai. Fihi ma'ainani tajriyan. Air yang mengalir, air mata ni mengalir, ya, mengalir. Manakala dalam Jannatul Khuld, Jannatul Ma'wa, fihi ma'ainani nadhakhatan. Nadhakhatan. Apa yang dimaksudkan dengan nadhakhatan? Kita lihat dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala ada memberitahu kepada kita mengenai keadaan ya. Lepas dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-50. Ayat ke-50, Allah berfirman, fihi ma'ainani tajriyan. Itu dalam syurga Firdaus. Fihi ma'ainani tajriyan. Di dalam kedua syurga itu ada dua mata air yang memancar. Tajriyan, mengalir air dia. Manakala dalam Jannatul Khuld, Jannatul Ma'wa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihi ma'ainani nadhakhatan. Nadhakhatan. Ayat yang ke di dalam keduanya syurga itu ada buah mata air yang memancar juga. Nadhakhatan, dia tidak sehebat tajriyan. Dia tak sehebat tajriyan. Fihi ma'ainani nadhakhatan, iaitu di dalam keduanya syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. Dia berbeza dengan ayat yang tadi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Jannatul Firdaus, Jannatul Adn, fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Apa maksud dia? Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui ayat 52 surah Ar-Rahman, min kulli fihi ma min kulli fakihatin zawjan.
Ya, 52 ayat 52 yang bermaksud di dalam kedua syurga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ini dalam Jannatul Firdaus dan Jannatul Adn. Manakala Jannatul Khuld, Jannatul Ma'wa fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ya, di dalam surah yang sama ayat 68, apa Allah Subhanahu wa taala beritahu fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman, iaitu Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada manusia bahawa di dalam kedua syurga itu ada buah-buahan kurma dan delima. Ada beza tak? Ada beza. Apa beza dia? Fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Dalam surah Rahman ayat 50, bila Allah beritahu mengenai syurga Firdaus dan syurga Aden, Allah beritahu di dalam syurga Firdaus, dalam syurga Aden ada macam-macam jenis buah-buahan. Min kulli fakihatin zaujan. Buah-buahan yang berpasang-pasangan. Dia ada buah-buahan yang hebat-hebat. Hebat-hebat buah-buah dia. Memang banyak macam-macam jenis ada. Macam-macam jenis ada. Dia dalam Quran ni bila sebut fakihah dengan thimar. Thamarat ada fawakih. Thamarat dengan fawakih. Kalau thimar ini buah-buahan. Thimar ni buah-buahan. Buah-buahan semata-mata. Delima, pisang, semua buah-buahan. Cuba sebut buah-buahan. Fakihah, dia lebih luas daripada buah-buahan. Timun termasuk dalam, kita kata sayur. Buah timun, kita kata sayur timun. Kita kata buah timun. Carrot termasuk dalam makanan yang dalam bentuk buah-buahan yang orang Arab. Kalau kita lihat, kalau kita pergi negara Arab, kita kat Malaysia, tomato kita masak. Kita potong-potong, kita masuk dalam kari, kita buat salad. Tapi dekat negara Arab, Arab makan begitu saja. Sama juga dengan timun. Timun, bila kita buat makan kita timun. Timun. Ya, timun. Bukan timun Kelantan. Kalau timun Kelantan ni tembikai. Dia buat timun, kita makan kan? Kita buat ulam. Tapi kalau di negara Arab, kita pergi, dia hidang apple, dia hidang pisang, dia hidang apple, pisang, limau. Sekali ada tu pula timun. Timun pun ada sekali. Bagi dia hidangan tu termasuk buah-buahan. Timun termasuk buah-buahan. So, fakihah ini lebih besar daripada thimar. Baik. Manakala dalam Jannatul Khuld, Jannatul Ma'wa, Allah Ta'ala sebut fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Dia tak sebut min kulli. Jadi terhad. Kita kata pohon-pohon dalam syurga Al-Khuld dan Ad, dalam syurga Al-Ma'wa, syurga Al-Khuld, pohon-pohon dia tak semeriah pohon-pohon dalam Firdaus dan Aden. Sungai-sungai mengalir dalam syurga Al-Khuld dan Ma'wa tidak sehebat dalam syurga Al-Firdaus dan Aden. Buah-buahan yang ada dalam syurga Al-Khuld dan Al-Ma'wa tidak sehebat buah-buahan yang ada dalam syurga Firdaus dan Aden. Baik, hujungnya Allah Ta'ala sebut apa? Dalam surah Ar-Rahman, hujung sekali Allah Ta'ala sebut apa mengenai Jannatul Firdaus. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 53 mengenai Jannatul Firdaus, muttaki'ina ala furushim bata'inuha min istabraq wa janal jannataini dan. Ya, Allah Ta'ala sebut mereka bersandar di atas permaidani yang bahagian dalamnya dari sutera tebal, dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat dipetik dari dekat. Permaidani yang tebal, ya, indah. Ini bagi syurga Firdaus dan syurga Aden. Bagaimana pula permaidani dalam syurga Al-Khuld, syurga Khuld dengan syurga Ma'wa, bagaimana pula permaidani dia? Allah Ta'ala sebut dalam ayat 72. Apa Allah Ta'ala sebut? Hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun maqsuratun fil khiyam. Itu ayat 72. Manakala ayat 76 Allah Ta'ala sebut apa? Muttaki'ina ala rafrafin khudrin abqariyin hisan. 72 Allah Ta'ala berfirman, bidadari-bidadari. Muttaki'ina 76. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permaidani yang indah. Ada bantal, ada permaidani. Dia berbeza dengan
dengan apa ni, mereka bersandar di atas permadani bahagian dalamnya dari sutera tebal. So ada sutera, ada permadani. Manakala bagi Jannatul Khuld, Allah Ta'ala bagi apa? Bagi bantal. Adalah permadani tapi tidaklah sehebat Jannatul Firdaus ataupun Jannatul Ma'wa. Jadi basicnya kita dah kenal secara literal mengenai 4: 2 syurga di atas, 2 syurga di bawah. 2 syurga di atas, 2 syurga di bawah. Di atas Jannatul Firdaus, Jannatul Adn. Di bawah Jannatul Ma'wa dengan Jannatul Khuld. So segala macam yang Tuhan bagi atas syurga Firdaus, ahli syurga yang menghuni Firdaus dan juga Jannatul Adn adalah sangat luar biasa berbanding dengan yang dapat di Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld. Tapi masing-masing semua syurga. Masih lagi syurga. Jangan pula lepas dengar ni, wah Ustaz, kalau macam tu macam mana macam tak best lah Jannatul Khuld dengan Jannatul Ma'wa ni Ustaz. Dia nampak macam downgrade lah Ustaz. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Dapat masuk syurga pun dah kira nikmat dah. Jangan banyak komen, jangan banyak alasan. Dengan kita sekarang ni, dengan sikap kita, dengan amalan-amalan yang kita buat ni, kita sendiri tahu kita ni layak ke tak layak syurga. Kadang teringat apa yang Rabi'atul Adawiyah dia buat, wirid Rabi'atul Adawiyah kan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu dan tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Oleh itu, kurniakanlah aku taubat dan berilah aku keampunan. So ini wirid yang dibaca oleh Rabi'atul Adawiyah. Jadi tak dapat syurga Firdaus, syurga yang bawah ni pun tak apalah, janganlah banyak sangat kita nak memberi macam-macam syarat, kita pula letak syarat dalam kita nak dapat nikmat syurga. Kemudian kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut syurga yang paling rendah atau syurga yang paling bawah ialah Jannatul Ma'wa dan juga Jannatul Khuld. Allah Taala berfirman, "Inda sidratil muntaha indaha Jannatul Ma'wa." Dia start di situ. Ada ayat Quran tak? Ada. Ammal ladina amanu wa amilus salihat falahum Jannatul Ma'wa, surah As-Sajdah. Kan, ada pun orang yang beriman, beramal salih, bagi mereka maka diberikan kepada mereka Jannatul Ma'wa, syurga Ma'wa. Jadi syurga Ma'wa ni bukan satu, dia ada macam-macam, dia ada banyak lagi pecahan-pecahan syurga. Majmu'at minal jannah, dia sebut majmu'at, himpunan-himpunan daripada syurga. Maksudnya syurga Ma'wa ni banyak. Banyak. Kalau banyak ada chance nak masuk. Banyak ni ada chance masuk lah. Dapat Ma'wa pun okey lah kan. Tapi Nabi pesan kat kita, kalau nak minta Jannatul Firdaus. Baik, Jannatul Khuld ada sebut dalam Quran tak Ustaz? Ada. Disebut dalam Quran dalam bentuk plural, dalam bentuk singular. Dalam bentuk singular. Allah Ta'ala sebut dalam mengenai Jannatul Khuld dalam bentuk singular, bisiratil mufrad, dan disebut sekali saja. Jannatul Khuld disebut sekali. Berbeza dengan Jannatul Ma'wa disebut dalam beberapa tempat. Itu bermaksud syurga Ma'wa banyak, syurga Khuld satu saja. Apa dia? Adzalika khairun am Jannatul Khuldil lati u'idal muttaqun? Ataukah yang demikian itu lebih baik, atau syurga Firdaus, atau syurga Al-Khuld yang telah dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Kanat lahum jazaa'an wa masira, yang demikian itu adalah balasan bagi mereka dan tempat kembali. Lahum fiha ma yasha'una khalidina, bagi mereka di dalamnya apa-apa saja mereka mahu dan mereka kekal di dalamnya. So itu Jannatul Khuld. So kita dah nampak dua syurga bawah tadi tu, Ma'wa ada banyak, syurga Ma'wa ni banyak.
majmu'at daripada himpunan-himpunan beberapa syurga, tapi namanya ma'wah. Dia peringkat yang bawah sekali, yang Nabi sampai dekat Sidratul Muntaha di kawasan tu. Exactly berapa kilometer, berapa jarak dia, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Cuma di Quran beritahu benda yang ghaibiyat ni ialah mata tak pernah lihat, tak pernah terlintas di akal manusia, tak pernah orang turun bagi tahu, melainkan apa yang diriwayatkan melalui hadis-hadis yang sahih dan juga dalam Al-Quran Al-Karim. Jannatul Khuld sekali saja disebut, dan itu melihatkan bahawa Jannatul Khuld ini satu. Kemudian, ini yang best, Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus dan Jannatul Al-Adn. Tapi kita lihat Jannatul Adn. Firdaus nanti dulu. Firdaus nanti dulu. Kenapa Ustaz? Yang best tu kita simpan last lah. Yang istimewa tu yang last kita simpan, supaya timbul rindu kat tuan-tuan, supaya teringin nak masuk Jannatul Firdaus. Bukan teringin, memang kalau boleh kita nak lah masuk. Baik, Jannatul Al-Adn. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Kemudian Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Surah Taha ayat 75-76. Dan siapa yang datang kepadanya dengan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar iman omong saya, tapi iman yang tasdiqul qalb wal amal bil jawarih, kan, dibenarkan oleh lisan, dibenarkan oleh diucap dengan lisan, dibenarkan oleh hati sanubari, kemudian langsung dilakukan oleh anggota tubuh badan. Bagi mereka darajat al-ula, kedudukan yang tinggi, tinggi. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Surah Taha ayat 75-76. Syurga Adn. Syurga Adn tajri min tahtiha al-anhar. Syurga al-Adn mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan, dia begini dalam Al-Quran dia ada min tahtihal anhar, ada juga tajri tahtahal anhar tanpa min. Tajri min tahtihal anhar, ada ayat bunyi tajri tahtahal anhar tanpa min. Kalau kita tanya, kenapa sana ada min, sini tak ada min? Oh, ada orang kata, Ustaz, ikut Allah nak berfirman macam mana? Itu saya pun tahu. Tapi kenapa situ Allah adakan min, kat sini Allah tak adakan min? Mesti ada sebab. Sebabnya ialah Allah nak beritahu bahawa kalau ada min, maksudnya sungai itu berpunca daripada syurga tersebut. Tempat keluar mata air sehingga keluar jadi sungai, puncanya daripada syurga tersebut. Tapi kalau tanpa min, tajri tahtahal anhar, itu maksudnya air sungai itu lalu daripada surga lain, ataupun sumber di tempat lain, dia lalu saja. Kita akan dapat lihat sungai, tapi kita tak dapat lihat air itu keluar daripada syurga yang tempat tinggal, yang kita tinggal. Yang kita tinggal, ya Allah, semoga dapat tinggal dalam syurga, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Jannatu Adn, innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbisuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq. Ini surah Kahfi ayat 30-31. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan amalan mereka. Kami tak akan sia-siakan satu pun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa-siapa yang buat baik, biarpun sebesar biji sawi, kami akan balas. So Allah akan balas. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Siapa yang baik amalan dia, Tuhan takkan sia-siakan. Sebab itu di awal ceramah ataupun tazkirah tadi saya sebut bahawa bagaimana kita nak lihatkan kita punya sifat di dalam suasana kita berhadapan dengan COVID-19. Bagaimana sikap kita dengan golongan yang memerlukan bantuan? Bagaimana? So Allah nak lihat
Allah takkan sia-siakan amalan kita, tuan-tuan. Allah takkan sia-siakan walaupun sedikit. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itulah akan dapat syurga Adn. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka dipakaikan pelbagai pakaian yang indah-indah, dipakaikan emas, perak. Sebab itu emas tu haram untuk kita di dunia dan halal untuk kita di akhirat. Segala perhiasan-perhiasan yang diharamkan, sutera ke emas untuk lelaki adalah haram. Dan pakaian-pakaian hijau diberi. Min sundusin wa istabrak. Apa itu sundus? Pakaian yang nipis. Istabrak, pakaian yang tebal. Biasanya yang nipis ni dipakai di luar, yang tebal pakai di dalam. So, mana-mana boleh pilih pakaian. Pilihlah nak pakai apa dalam syurga. Allahu Akbar. Ya, jadi yang berikutnya adalah itu Jannatul Adn, Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ni, sebelum kita masuk lebih jauh, Jannatul Firdaus ni, siapa nak dapat Jannatul Firdaus ni? Nabi SAW pesan, kalau kalian berdoa nak syurga, minta syurga Firdaus, minta Jannatul Firdaus. Minta Jannatul Firdaus. Minta Jannatul Firdaus, tak dapat Jannatul Firdaus, dapat Jannatul Adn. Tak dapat Jannatul Adn, dapat Jannatul Khuld. Tak dapat Jannatul Khuld, dapat Jannatul Ma'wa. Tak apa dah. Tapi aim kita Jannatul Firdaus. Habis yang 3 lagi Ustaz? Nanti dulu. 3 tu kita simpan dulu. Kita jangan bincang. Kita bincang 4 ni dulu. Kita lihat kita ni kategori mana. Yang paling tinggi Firdaus. Kemudian Adn. Kemudian Ma'wa. Kemudian Al-Khuld. So kita lihat mana kita nak masuk. Mungkin kita boleh masuk Firdaus. Sebab itu Nabi kata, minta Firdaus, minta Firdaus, minta Firdaus. Nak minta Firdaus ada 6. Ada 6 syarat. Nak Firdaus ada 6 syarat. Nak tahu 6 syarat tu? Kita sambung besok. Kita lihat apakah 6 syarat untuk jadi ahli syurga Firdaus, dan apakah pula 3 jenis syurga lagi yang tidak saya sebut. Ada 3 jenis tempat tinggal dalam syurga, iaitu ghurfat, kemudian jannatun na'im, kemudian maqaman mahmudah. Ada 3 lagi. So besok saya akan sambung 6 sifat ahli syurga Firdaus. 6 sifat ataupun 6 syarat. Macam ni, sorry. 6 syarat utama kalau nak dapat Jannatul Firdaus. Dan kita akan lihat ayat-ayat sebut Jannatul Firdaus. Kemudian kita akan lihat ada 3 lagi perkara, iaitu ghurfat, bilik-bilik. Bilik-bilik apa? Untuk siapa? Bagaimana? Kemudian Jannatun Na'im, iaitu syurga yang syarat dengan nikmat. Yang ketiga, maqaman mahmudah, yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semua tu 7. 4 kita dah bincang. 4 pun kita berbincang 3, dan keempat Jannatul Firdaus tak bincang lagi. Kita akan sambung besok. Mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, apa yang kita kongsikan ini bermanfaat, dan ayuh kita sama-sama berusaha untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita fikir juga keadaan orang lain yang boleh kita bantu, dan kita perbaiki amalan kita, niat kita. Jangan lupa wirid harian kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebab saya telah umpamakan bahawa COVID-19 yang telah mengurung kita di rumah, seperti kita terkurung, seperti mana Nabi Yunus terkurung dalam perut ikan paus ataupun ikan yu. Seperti mana Nabi Yunus telah terkurung dalam perut ikan yu, sehinggalah Nabi Yunus memperbanyakkan tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala sampai keluar. Jadi kita pun sekarang ni, umpama, bolehlah saya nak umpamakan sikit, begitulah lebih kurang. Ini ijtihad saya. Maksudnya kita terkurung ni, kita banyaklah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mudah-mudahan Allah beri kita jalan keluar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.